Dia akan sedia pakaian yang baik menghadap Allah, dia tak? Kemudian kita nak keluar bersama. Ini pun satu lagi perkara. Kita boleh nampak dah. Jenis ni kalau pakai baju-baju t-shirt lebih kurang menghadap Tuhan ni, orang ni tak kenal Allah. Dia tak tahu kata dia sedang menghadap Allah. Dia belum sedar. Dia belum ada satu rasa dalam diri bahawa Allah melihat dia dan dia sedang menghadap Allah, sedang melihat Allah. Tak ada ihsan. Ihsan tak ada. Ihsan tu rukun agama. Rukun Islam 5, rukun iman 6. Ya. Rukun nikah 5. Rukun agama 3. Kena tahu lah semua tu. Islam, iman, ihsan tu rukun agama. Rukun agama 3. Rukun kena penuh. Tak boleh 2, tak boleh 1, dia kena 3. Rukun agama Islam, rukun agama iman, rukun agama ihsan. 3. Sekarang Islam ada, iman ada, ihsan tak ada. Dia belum lengkap lagi lah agama dia. Dia tak? Kita lanjut pada muka surat 89 ya. Yakni pada ceraian 4 di bawah. Yakni ketentuan Allah dalam waktu. Ini kita sebut waktu dulu ya. Kita faham, kita dapat sama-sama menghayati apakah yang dikehendaki dengan makna waktu. Itu perkara yang paling pokok supaya kita tidak jadi keliru. Dan istilah waktu ini memang begitu ketara sekali dalam penggunaan bahasa kita, bahasa Melayu. Tapi di sudut al-mutasawuf, di segi ma'rifah adalah jauh berbeza. Dalam kalam hikmah ini kita ada jumpa kalimah waktu. Fil waqti ma taraka minal jahli syai'an man arada an yuhditha fil waqti ghaira ma adharahu Allahu fi. Itu dia. Barang siapa yang menghendaki bahawa mengadakan menjadi-jadikan dalam waktu yang tertentu akan selain sesuatu yang telah diciptakan oleh Allah dalam waktu itu, berarti tidak meninggalkan ia akan suatu berupa ketololan, tolol dan kejahilan. InsyaAllah kita masuk kepada ceraian 4 tadi. Ketentuan Allah dalam waktu dan zaman adalah salah satu arti dari perkataan al-waktu. Menurut istilah ahli tasawuf, tak sama. Kita jangan sampai salah pengertian, seolah-olah pengertian al-waktu di atas artinya menyerah tanpa ikhtiar dan tidak berbuat sesuatu yang dianggap baik oleh agama. Kita biasa menggunakan kataan waktu ni orang mati, ya, satu hamba Allah yang sedang sakit berat, kita pun berusaha merawat dia secara mana yang boleh kita usahakan. Tiba-tiba ketentuan Allah menentukan, nanti kita kata apa? Dah sampai waktu. Betul tak ya? Dah sampai waktu. Memang dah sampai waktu, kembalilah dia kepada Allah. Itu maknanya kita nak faham. Jadi maknanya kita tak boleh nak lawan ketentuan yang tentu oleh Allah yang disebutkan waktu ini, ya. Dalam keadaan waktu senang, waktu susah dan bagai-bagai, kita akan menghadapi berbagai-bagai ketentuan yang disebut sebagai qada. Dalam istilah takdir kita sebut qada Allah. Sudah sampai qada Allah, masanya, maka Allah lakukanlah apa yang dikehendaki oleh Allah. Wa ma tasyauna ila ayyasha Allahu rabbul alamin. Bukan kehendak kamu, bukan keinginan kamu, bukan cara kamu, tetapi kehendak Allah, keinginan Allah, ketentuan Allah dan cara Allah. Kerana Allah yang mentadbir seluruh alam. Itu ertinya kita pegang pada dasar itu. Jadi eloknya setiap kali sebelum kita bersembahyang tahajud, sebelum kita bersalat tahajud, sebelum kita takbir, maksudnya sebutlah Alhamdulillahirabbil alamin 3 kali. Sebut dulu. Kita tegakkan dulu tauhid rububiyah. Artinya kita bangun malam itu pun dengan Allah, kita boleh berdiri dalam sembahyang tahajud itu pun dengan Allah, kita nak mula bertakbir pun dengan Allah.
maka itu artinya kita telah membersihkan jiwa kita daripada sebarang bentuk syirik, dan kita tanam dengan seluas-luasnya, dengan setegas-tegasnya akan tauhid rububiyah. Faham ya? Itu kendakinya. Baik. Jadi maka kata musannif, kita jangan sampai salah pengertian seolah-olah pengertian al-waktu di atas menyerah tanpa ikhtiar dan tidak berbuat sesuatu yang dianggap baik oleh agama. Tentang takbir, urusan kita kena jalan seperti biasa. Macam kita sebut tadi lah, orang dah sakit kita kena berubat lah. Tak boleh kita tak payah berubat lah, memang nampak cara tu lagu dia nak mati biar pergi kat dia. Tak boleh lagu tu. Kita kena ikhtiar sampai ke akhir hayat dia. Ya. Kadang-kadang sampai masa doktor kata buat balik lah orang ni, buat balik, tak payah duduk di hospital lagi kan. Nanti kita ada bayang apa? Bila doktor dia kata lagu tu, mak dia kata dia ni tak hidup lama lah, betul tak? Jadi tak payah rawat lah. Tak betul ya, tak betul. Itu silap. Kita kena terus merawat dia, sebab ada kes yang sampai ke tahap yang begitu runcing ya, dalam keadaan mana kita dapat melihat tanda-tanda dia ni tidak lambah, tetapi segar, sihat semula, hidup sampai lah ni. Dah hidup ya? Dan dia ikut kuliah saya di Kepala Batas. Semalam saya di Kepala Batas, dia tu ada lagi. Bila saya tengok bukan saya teringat kan, orang ni pada zahir orang kata tak ada lah, memang dhaif sangat tapi Allah izin dia hidup sampai sekarang. Itu kita nak kita baca tu, sebab waktu yang dikatakan maut belum sampai, waktu yang dikatakan mati belum sampai. Bukan waktu kita, waktu tu Allah punya. Sebab tu Allah kata dalam hadis kursi, jangan kamu mencela waktu. Ya, la tasubbu dahr, Nabi kata, jangan kamu mencela waktu, kerana waktu itu adalah aku. Waktu itu adalah aku, artinya aku yang menentukan, bukan kamu yang menentukan. Cela macam mana tadi ni? Cela maknanya kita, kalau dia mati kita pun marah. Saudara kita, orang yang kita sayang mati, kita marah kepada Allah. Orang baik-baik pergi ambil, yang duk jahat tu tak ambil, buat apa? Cakap tu kita kata ke Allah tau kan? Tu banyak kita cakap tu. Banyak kan? Orang baik, nampak dah, Allah pergi ambil dulu. Orang yang duk jahat tu, nampak, duk lihat sampai 97, 98 duk hidup lagi. Tuhan tak ambil pun lah. Ini bukan kerja kita lah. Yang baik pun Allah, yang buruk pun dari Allah, yang keji pun ketentuan Allah, yang dipuji pun hak Allah. Nampak tak? Kena baca dulu tu baru boleh ya. Ya, sebab kita dah sebut dah, kemungkinan suatu yang kamu benci baik, asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, kemungkinan suatu yang kamu suka itulah keji, buruk bagi kamu. Tu kita tak nampak. Pegang dasar tu kita nampak ya. Asa an tukrihu syai'an wa huwa khairul lakum, kemungkinan suatu itu kamu benci pula, tapi itulah baik bagi kamu. Ini artinya waktu ya. Mari kita singkapkan balik pada waktu ni secara lebih luas lagi, supaya hadirat boleh mengisi ilmu kita dengan lebih jelas. Pengertian al-waktu yang begini tidak sejalan dengan ajaran agama kita. Artinya kita tidak berusaha, walaupun kita nampak sesuatu yang runcing, kita masih lagi dengan anggapan negatif ya. Kita wajib menyerah kepada hukum, nampak, hukum Allah dalam waktunya dan zamannya, tetapi kita harus berusaha pada mengerjakan kebaikan pada ketentuan Allah yang telah ditakdirkannya kepada kita. Berkata Al-Ustaz Abul Qasim Al-Kushairi ya, seorang ulama kita kenal, ulama ni ada nota kaki di bawah tu. Nama beliau Abdul Karim, panggilannya Abul Qasim. Suku beliau adalah Khushair, kerana itu disebut Al-Khushairi. Asal Nisabur ialah kota Khurasan, kerana itu di ujung nama beliau ditambah An-Nisaburi. Dalam tasawuf beliau mengikut mazhab Asy'ari. Akidah 20 sifat yang kita mengaji itu, itulah anutan dia. Beliau lahir pada tahun 376 Hijri. Lama lah.
dengan kita sekarang ni dah 1100 tahun lebih jarak masa dia, dan meninggal dunia pada tahun 465 Hijri di kota Nisabur. Beliau salah satu pemimpin ulama tasawuf dan mempunyai karangan yang banyak dalam ilmu tasawuf, tafsir dan sastra. Lihat mukaddimah risalah kitab Al-Qushayri, tahqiq Dr. Abdul Halim Mahmud dan Dr. Mahmud bin Sharif, dan juga lihat Hikam Ibnu Athaillah, tahqiq kedua penulis tersebut pada halaman 84, percetakan Darul Sya'bi, Kairo 1969 atau tahun 1389 Hijri. Kitab yang ditulis kalau saya pernah sebut tentang merawat penyakit dengan menggunakan ayat syifa. Ayat syifa ada 6 ayat kan dalam Quran. Wa yashfi sudura qaumin mu'minin wa shifaa'un lima fi sudur yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuhu fihi shifaa'un linnas wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa idza maritu fa huwa yashfin qul huwa lil ladzina amanu hudan wa shifaa'. Dialah orang dia ni. Abdul Qasim Qushayri ini anak dia sakit berat, lama dia sakit, macam-macam ikhtiar berubat, tak mau sembuh juga. Akhirnya datang Rasulullah dalam mimpi. Rasulullah datang dalam mimpi, kata Rasulullah, kamu sendiri sudah dapat memahami dan dapat melihat dan mengetahui ada ayat-ayat syifa dalam Quran, kenapa kamu tidak manfaatkan? Itu dia. Allah kata tu, Nabi kata yang tu kat dia. Dan dia pun bangun, orang ulama besar, hafal Quran, buka dan Quran, semua ayat-ayat ni dia himpun, ditulisnya dalam pinggan, tulis dalam pinggan. Tu dah. Bagilah minum ke anak dia, sembuh bila penyakit anak dia dengan izin Allah. Nampak? Tu kita pun betul jugalah. Kalau sakit-sakit berat, antara caranya lah yang dibuat oleh Imam Qushayri tadi, kita tulislah di pinggan, dengan kalau boleh dengan kumkumah, air yang telah dicampur dengan kumkumah, kita tulislah 6 ayat ni di pinggan. Tapi nak tulis dia tu ada cara pula lah. Jangan kambuh, yang mana huruf-huruf berlubang kekal lubang, macam mim, bagi ada lubang mim. Nak tulis pinggan tu pun jangan kambuh, kemudian jangan buat titik. Bismillah jangan buat titik, ba jangan buat titik. Nampak? Sabdu boleh. Itu cara nak tulis pinggan pula tu. Ini sebut dalam kitab Al-Awsat Imam Ghazali. Kitab tu ada kat saya. Al-Awsat itu kitab rawatan, perubatan, kitab azimat yang ditulis oleh Imam Ghazali sendiri. Memang payah nak dapat kitab tu pun dalam bahasa Arab, tak ada Melayu. Dalam tu ada sebut cara nak tulis azimat ni. Faham jadi kita tulis huruf-huruf yang berlubang tu biar kekal berlubang lah. Kemudian jangan pasang titik. Sebab asal Quran turun tak ada titik. Nampak? Asal Quran turun sampai zaman Sayyidina Osman bin Affan tak ada titik. Quran Osmani asalnya tak ada titik lah. Hanya titik ni dibagi sesudah 400 tahun mangkat Rasulullah, baru Quran ada baris, ada titik. Faham? Titik tu baru. Yang tu kira bid'ah lah. Tapi bid'ah ni patut kacau lah. Bid'ah lah tu. Sama Nabi tak ada titik, tapi kenapa yang dia patut usik? Itu panggil bid'ah hasanah, bid'ah yang terpuji, untuk memudahkan kita baca, untuk memudahkan kita mengaji. Faham? Sambung. Itu manfaatkanlah tuan-tuan, guna ayat-ayat itu untuk rawatan apa-apa penyakit pun, insya-Allah. Kita mohon kepada Allah, jangan buat sekali, kita tak berjaya, buat lagi lah, bagi dia minum, kalau boleh sampai 40 hari kita buat, bagi minum, insya-Allah. Adalah rawatan sembuh. Sakit macam mana sekalipun, Allah yang menentukan waktu dia. Waktu sembuh tu Allah punya. Faham? Bukan waktu sembuh tu ubat punya. Tu nak kena gaji betul lah. Baik. Jadi
Maka dikata sini berkata Al-Ustaz Abdul Qasim Al-Qushayri, sebahagian daripada perkataan ahli tasawuf adalah al-waqtu saifun. Waktu itu saifun, waktu itu adalah pedang. Nisbahnya artinya sebagaimana pedang memutuskan dalam pandangan sepintas lalu, maka demikian pula adalah al-waqtu dengan kehendak-kehendak Allah, ketentuan-ketentuannya yang berlaku pada waktu tertentu adalah merupakan hakim yang berjalan keputusan dan ketentuannya. Jadi maksudnya sebagaimana mata pedang dapat memutuskan sesuatu, maka demikian pula adalah kehendak dan ketentuan Allah dalam waktu dan zaman adalah menjadi hakim atas segala-galanya. Kerana itu agar diri kita selamat, tidak ada lain jalan selain kita harus pandai menerima ketentuan-ketentuan Allah dengan ridha dan bijaksana. Apabila kita tidak pandai, maka kita akan digilas oleh perputaran waktu, sehingga ketentuan-ketentuan Allah dalam setiap waktu dan zaman tidak dapat kita ambil manfaatnya untuk kebaikan dan keselamatan diri kita. Atas inilah letaknya kiasan perkataan hukama. Ini perkataan hukama, as-sayfu layyinun massuhu qati'un hadduh faman la yanahu salima wa man khashanahu wa man khashanahu istalama. Cantik dia punya bahasa dia. Pedang adalah lembut sentuhannya, lagi memutuskan ketajamannya. Maka barang siapa yang berlembut-lembut dengan pedang, ia akan selamat. Dan barang siapa yang berlaku kasar pada pedang, ia pasti putus karenanya. Jadi waktu ni mengikut ulama, di sisi Allah, di sisi pandangan ulama tasawuf dan di pandangan ulama-ulama fiqh, ulama hukum. Kalau ulama fiqh kata waktu itu apa? Waktu-waktu salat, waktu-waktu kita beribadat. Sekarang kita berada dalam waktu apa? Waktu haji. Kita berada di bulan haji, betul tak? Ini waktu kita sekarang ni adalah waktu sedang kita berada dalam urusan haji. Faham ya? Itu masanya. Masuk sana, kita tadi baru lepas dalam waktu subuh, kita menunggu lagi waktu zuhur. Jadi waktu-waktu ini pada segi ulama fiqh ada menentukan masa dan ketika melaksanakan hukum, melaksanakan ibadah. Itu pada pandangan ulama-ulama fiqh. Nampak? Ulama-ulama tauhid menentukan waktu itu adalah takdir. Takdir. Bila sampai masanya, kita tidak dapat merombak, kita tidak boleh meruntuh pagar takdir. Pagar takdir adalah muqtamad. Sampai satu ketika kita dah sampai kepada pagar takdir, kita mesti berada di bawah wilayah takdir itu sendiri. Itu mengikut ulama-ulama tauhid. Ulama tasawuf banyak lebih luas. Jadi ulama tasawuf ini, sebagaimana kata Al-Qushayri tadilah ya. Jadi maknanya pengertian perkataan ini ialah apabila kita menyerah dengan pengertian di atas kepada hukum al-waqtu, yakni hukum Allah, maka kita selalu selamat dan lepas daripada bahaya. Sama seperti pedang, apabila kita mempergunakan dengan baik, kita akan selamat. Zikirnya ada dalam syurga. Apabila kita masuk syurga besok, insya-Allah dalam syurga ada zikir ni. La haula wala quwwata illa billah. Itu zikir dia. Ya. Zikir yang kita tadi ini, bila kita banyak berzikir dengan zikir ini, Allah akan meletakkan kita pada waktu-waktu yang terbaik, waktu-waktu yang berkah. Ya. Allah barik li fil maut wa fima ba'dal maut. Kan pernah saya sebut dulu, baginda Rasulullah mengajar dalam hadis, Nabi kata hendaklah kita baca tiap-tiap hari, sehari 25 kali. Sekali 25 kali. Ulama tak terang pasal apa 25. Itu tak usah tanyalah. Nabi dah kata 25 tu kita buat. Ya, banyak rahsia yang tidak didedahkan kepada kita. Banyak perkara Nabi tahbak kat kita kerana tidak ada kemampuan akal kita untuk memahami ataupun menerokai. Faham? Allahumma barik li fi. Nampak tak? Allah barik li fil maut. Engkau berkatkan bagi aku ketika mati.
Nampak? Wa fi ma ba'dal maut, ketika seselesai daripada mati. Sesudah mati pun kau berkati, sebelum aku mati pun kau berkati, ketika mati pun kau berkati. Nampak tak? Nah, itu binting dia. Jadi doa ni, tuan-tuan dan puan-puan hadirin-hadirat, bacalah hari-hari. Sehari 25 kali amalkan, insya-Allah. Kita akan diberikan waktu yang baik. Nampak tak? Hati kita waktu tu, waktu mati yang baik, ketika saat yang baik, waktu ketika tempat yang baik. Nampak tak? Ya. Dia meninggal di mana? Meninggal di depan Kaabah. Contoh ada kata baguslah. Mati ketika bila? Ketika bersembahyang Jumaat. Mati ketika waktu maghrib. Mati ketika menuntut ilmu. Mati sedang berpuasa Ramadan. Itu waktu-waktu yang baik. Itu yang kita minta waktu. Ini adalah doa dia. Allahumma barik li fil maut wa fima ba'dal maut. Ringkas, mudah. Amalkan. Rasulullah bagi tip, rahmat Rasulullah bawa mari ke kita, kita bacalah. Selagi Allah boleh izin mulut kita boleh baca doa tu, maknanya kita akan mendapat keberkatan. Kalau dia lupakan kita, itu bahaya tu. Sebab tu jangan lupa kepada Allah. Kita mesti perbanyakkan zikir la haula wala quwwata illa billahil azim. Bangun pagi-pagi saya sebut dah. Kita mula dengan bismillah 3 kali dulu. Baca bismillah lengkap 3 kali. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Pilah, bangkitlah jalan, pilah bila ayat kena apa, kita teruskanlah urusan pagi kita. Boleh kan? Itu satu tip, kita kena amal tu semua tu, ya. Baik. Jadi maka kata musannif, apabila kita menentang hukum Allah, ya, yakni tidak redha atasnya, maka kita akan celaka dan usaha kita akan sia-sia belaka. Inilah kiasannya apabila kita tidak pandai mempergunakan pedang yang tajam lagi berbisa. Maka kita akan luka kena pedang dan mungkin pula masuk mencengkam bisanya ke dalam tubuh kita. Cantik ya. Maka itu waktu-waktu ini itu dipasiri ulama fiqh, ulama tauhid kita sebut tadi. Maknanya kita mesti menentukan, kita mesti bersedia berada di atas ketentuan Allah yang disebut sebagai takdir. Kalau tauhid, ulama tauhid katakan waktu ini adalah pagar takdir. Kita tak boleh rumpuh pagar. Ya. Allah sudah kata. Jadi pendeknya kalau berlaku sesuatu perkara, maka kita jangan cuba andai-andaikan. Nampak? Kalau ambulan mai awal sikit budak tu selamat. Inilah kita telah langgar pagar takdir, Pak. Banyak aja kata. Marah habislah. Marah kat hospital, marah kat ambulan. Ya. Penghabis ni marah dekat apa? Dekat kerajaan, marah Perdana Menteri lagi. Itulah. Itu dia. Semua tak kena. Maksudnya itu sudah datang takdir ketentuan. Ada sebab-sebabnya lah, ya. Itu pernah jadi tu di kawasan saya sendiri dulu lama lah. Pasar malam penuh. Pasar malam penuh, jalan-jalan semua tutup habis, ambulan tak boleh masuk. Budak tu duduk berak cirit sakit. Kalau nak bawa stretcher tu nak masuk pergi ke rumah, budak tu dah mati. Mainlah mulut-mulut ni. Mulut-mulut jahil ni bercakap. Tak itu kan? Ambulan tu lemai awal sikit, dia selamat budak tu. Ambulan mai lambat, marah pasal malam, marah habis, malah marah Ustaz San sekali. Pasal kawasan saya tu. Nampak? Pasal apa tak belum? Kita pun lepas tu baru buat mesyuarat. Nampak? Kena bagi laluan, ada jalan-jalan jangan halang, baru buat mesyuarat. Nampak? Kita pun tak terfikir lah perkara tu, pasal seminggu sekali je pasal malam ni pun, kan? Ya? Tak terfikir kata ambulan nak masuk bomba nak masuk. Macam-macam kan? Itu di antara yang kita bawa tadilah. Baik. Jadi makanya dari penjelasan di atas dapat kita pahami bahawa siapa saja yang menentang waktu adalah sangat bodoh dan tolol. Ya, ni pun banyak lagi lah. Ada hadis Nabi mengatakan, jangan kamu andai-andai, jangan kamu kalau-kalau. Nampak? Jangan lah. Bila kamu buka, maknanya pintu kalau dan pintu andai, seolah-olah kamu telah beri laluan kepada syaitan. Nampak tak? Ya, beri laluan kepada syaitan. Nampak tak ya? Tadi patut ingat nak mai kot tu. Pipi kot tu masuk barit.
Kalau mai ikut ni tadi tak masuk lah. Mai ikut tu masuk parit. Nampak tak? Nah? Ini tak betul ni. Bahasa tu jangan bercakap. Kita hanya melihat kepada kekurangan-kekurangan kita boleh bangkitkan untuk diperbaikilah. Perbaiki balik. Konsep ni banyak pakai di Jepun. Jepun pakai konsep. Ya, bila berlaku gerak gempa, berlaku runtuh jambatan bagai-bagai kan. Dia orang tak cari kelemahan depa tu depa. Dia orang tahu kelemahan-kelemahan itu memang ada, tak dapat dinafikan. Ya. Maka tu mereka akan cari jalan bagaimana nak perbaikkan balik. Nak mengindah ataupun kembali merawat atau sebagainya. Ini konsep Jepun. Bagus ya. Cara tu kita lihat memang kemas. Ya. Kita dah bergaduh, belum dah bergaduh habis pecah belah semata-mata kerana ini juga berlaku di kalangan sahabat ni. Di kalangan sahabat di atas pembunuhan Sayyidina Uthman ibn Affan. Apabila Sayyidina Uthman ibn Affan dibunuh dengan begitu kejam, maka jadilah berbalah adalah 3 sahabat-sahabat Nabi, umat Islam ketika itu telah berpecah kepada 3 kelompok besar. Nampak? 3 kelompok besar di atas kematian Sayyidina Uthman bin Affan. Walaupun kelompok-kelompok itu pada asalnya sudah ada dah, bibit-bibit sudah ada pada awal, tapi dia tidak begitu menonjol lah. Apabila mangkat Sayyidina Uthman di atas pembunuhan yang begitu kejam, maka timbullah sehingga berperangan di antara para sahabat. Ya, Ummul Mukminin Sayyidina Aisyah sendiri berperang dengan Sayyidina Ali. Berperang, bukan bergaduh mulut saja, bukan vest pocket war, tapi perang betul-betul. Ya, perang betul-betul dengan senjata. Ya, bukan perang mulut. Ya. Lagi berlaku seterusnya sampai kepada peperangan Sayyidina Muawiyah bin Sufyan dengan Sayyidina Ali. Peperangan Siffin, peperangan Jamal. Ya. 3 kelompok yang wujud. Pertama, kelompok Syiah, adanya Syiah. Ya. Kedua, adanya Khawarij, Syiah. Yang ketiga, ya, yang ketiga disebut yang ketiga ni dia duduk dia pagang. Dia tak masuk mana-mana pihak. Sahabat lebih. Belah Muawiyah pun dia tak masuk, belah Ali pun dia tak masuk, Khawarij pun dia tak sokong, Syiah pun dia tak sokong. Ya. Ya. Murji'ah nama dia. Puak ni namanya Murji'ah. Itu yang dia pecahan dah. Start mula dah pecah. Umat Islam dah mula pecah. Ya. Kata Ummul Mukminin Aisyah, kenapa dia tak mengambil tindakan ke atas pembunuh Sayyidina Uthman? Kata masa itu Sayyidina Ali lah yang menjadi khalifah pada sebahagian keadaan, sebahagian masa. Ya. Maka berperang dengan Sayyidina Ali. Tapi oleh kerana mereka ni adalah sahabat Nabi, mereka adalah alim, mereka amat memahami tentang hadis, mengetahui tentang Al-Quran, jadi kita tak boleh celah mereka punya tindakan. Mereka boleh berhujah dengan 3 cara. Pertama, berhujah dengan mulut. Kedua, berhujah dengan pena. Ketiga, berhujah dengan pedang. Untuk mencari kebenaran. Sebab tu Nabi ada sebut, para mujtahid ni, kalau dia punya apa yang diijtihadnya itu betul, dia dapat 2 pahala. Kalau ijtihadnya salah, dia dapat 1. Nampak tak? Yang alim lah, ulama macam Imam Syafi'i, Hanafi, kalau dia bagi fatwa itu betul, dia dapat 2 pahala. Pertama, kerana fatwa itu sendiri betul. Kedua, kerana mereka bersungguh-sungguh menguasai ilmu yang luas, ya, yang kita panggil sebagai jihad. Ijtihad itu datang kepada jihad lah. Jadi maka jadilah mereka itu mendapat 2 pahala. Kalau dia salah, masih dapat 1 pahala lagi. Pahala apa? Pahala cuba menggali hukum-hukum daripada Al-Quran dan ilmu-ilmu mereka yang luas. Nampak tak? Ya. Jadi maka masih dapat 2. Ya, kita ada lah. Jadi maka itu, kalau sahabat ni yang siapa yang menang perang dan peperangan tadi dapat 2 pahala. Yang kalah perang dapat 1. Itu dia masih lagi. Ini peperangan yang betul, ya, yang datang tadi ini kerana mereka mencari kebenaran melalui ijtihad senjata. Ya, perang mereka adalah ijtihad senjata. Baik, itu kita kena faham juga tu kedudukan para sahabat ni. Jadi penjelasan ini
Di atas dapat kita pahami bahawa siapa saja yang menentang waktu adalah sangat bodoh dan tolol, atau dengan kata lain tidak mau mengerti pada hukum Allah. Oleh kerana telah tertutup pintu ilmu pada orang itu, tetapi jalan ilmu kepadanya sehingga ia tidak tolol dan bodoh lagi pada hukum waktu, ada terbagi kepada 3 macam. Ya, 3 macam ya. Jadi sebelum kita nak tengok 3 macam tu, saya nak halusi sikit makna waktu tu. Lebih luas kita lihat pada skop mengikut kacamata tasawuf para ulama ya. Jadi Al-Khushairi menerangkan bahawa sebahagian ahli mengatakan yang dimaksud dengan waktu saat di masa suatu peristiwa yang diharapkan berlaku. Jadi maka dengan demikian itu berlaku atau terjadinya peristiwa yang diharapkan itulah yang menentukan waktu. Kalau seorang berkata, aku akan datang menemui kamu pada awal bulan yang akan datang, dia janji kita ya, maka kedatangannya dinamakan peristiwa yang diperkirakan, dan awal bulan itulah waktu. Nampak tak? Awal bulan itu waktu, jadi ke tidak? Akhir bulan itu datang ke tidak? Bila dia dapat hadir, itu pun dikira sebagai waktu hadirnya. Dia tak hadir pun, itu juga dikira waktu tidak hadirnya. Nampak tak? Jadi waktu dia hadir, waktu dia tidak hadir adalah ketentuan daripada Allah. Nampak ya? Itu yang kita baik buruk, yang kita takdir baik buruk daripada Allah tu, itu artinya ya. Jadi makanya Abu Ali Daqaiq, seorang ulama Syekhul Islam, dia ada 7 Syekhul Islam, dia ada 7 orang ulama kita seluruh dunia ni, daripada dulu sampai sekarang ni baru ada 7 orang ya. Tak ada tambah. Dia pandai bergelar sebagai Syekhul Islam. Salah seorang Abu Ali Ad-Daqaiq nama dia ya. Berkata waktu itu ialah di mana kau sedang berada. Kalau kau sedang berada di waktu di dunia, waktu itu dipanggil dunia. Kalau kamu sedang berada di akhirat, waktu itu dipanggil akhirat. Kalau kau sedang berada dalam kesedihan, waktu itu dipanggil sedih. Dan kalau engkau sedang berada dalam keadaan gembira, maka waktu itu gembira. Jadi dengan demikian waktu ialah di mana seorang sebagian besar atau kebiasaannya berada. Itu satu pendapat Abu Ali Ad-Daqaiq. Kemudian dia kata lagi, sikit lagi ya. Jadi merujuk kepada apa yang disebut oleh musannif sebagai suatu kenyataan, sebahagian ahli sufi mengatakan waktu itu adalah tanda sesuatu masa. Karena itu mereka katakan waktu itu adalah diapit oleh 2 masa, masa lampau dan masa yang akan datang, berdasar pada hadis Nabi. Nabi kata hari, dia kata zaman itu hanya 3 hari. Yang kata zaman masa itu hanya 3 hari. Waktu itu 3 hari, kata Rasulullah atau hadis. Waktu itu adalah 3 hari. Kemarin yang lepas, tak kira lah kemarin tu banyak mana kemarin tu. Daripada awal dunia sampai kemarin lah, tu kemarin lah tu. Kemarin bukan 1 hari kemarin, hari ni hari Ahad, kemarin Sabtu kan. Tapi kalau kita kemarin tu dalam istilah tasawuf, sesuatu yang sudah lepas sebelum hari ini. Nampak ya? Apa yang pada zaman tu Adam dulu pun kemarin juga ya. Sebab itu ini sudah diguna pakai dalam kalangan orang Indonesia. Dia pakai Indonesia pakai kemarin ya. Kalau dia kata kemarin tu kita kena faham, bukan kata makna bis kemarin 1 hari kemarin saja, boleh jadi setahun dulu. Nampak ya? Kemarin sudah kita jumpa sama dia, kemarin bila? Tahun sudah. Nah, orang Indonesia pakai, dia pakai betul makna kemarin tu secara luas ya. Kita kalau kemarin Sabtu lah kan. Tapi orang Indonesia dia orang guna bahasa tu. Kalau kata kemarin, apa yang dah berlaku sebelum ini. Boleh jadi 10 tahun sudah, 20 tahun sudah, nampak ya. Kemarin seketika Presiden Soekarno berucap, dia cakap sekarang kemarin. Kemarin telah berucap Presiden Soekarno. Kacau. Kata mana ada kemarin? Kita orang Melayu ni tanya, ada pasal apa kemarin? Soekarno dah mati berapa puluh tahun dah. Rupanya kemarin bagi dia apa yang dah lepas daripada hari ini. Esok begitu juga. Esok dia panggil besok. Kita kata esok, dia panggil besok. Besok tu makna kata apa-apa yang akan datang. Belum tentu ada. Sama ada besok hari Isnin, atau besok bulan depan, atau besok tahun depan, atau besok masa-masa depan, semuanya belum wujud.
Dia ambil dari hadis Nabi tu, biar Nabi guna istilah 3 hari tu. Jadi kata Nabi 3 hari, yang pertama tu madhi, al-madhiyah. Al-madhiyah, apa yang dah lepas. Nampak tak? Kemudian besok ad-dururiyah, sesuatu yang belum jadi. Nampak tak? Sekarang al-haliyah sekarang. Nah, sekarang ni kata waktu kita, yang kata hidup sekarang, waktu kita hanya pada hari ni lah. Hari ni pula waktu kita ada sekarang ni waktu berapa? 7 pagi. Inilah waktunya. Waktu kita sekarang adalah pukul 7 pagi. Belum pukul 8 lagi. Pukul 8 besok. Nampak tak ya? Pukul 6 kemarin. Itu bahasanya ya. Ini istilah yang dipakai dalam hadis Rasulullah. Rasulullah pakai sendiri. 3 hari itu kemarin dah berlalu, besok belum datang, belum tentu. Hari ini kamu berada, ketika saat inilah pastinya kamu berada. Nampak? Jadi maka itu jangan tangguh. Setiap perkara yang pagi tunai di waktu pagi. Setiap perkara yang petang laku di waktu petang. Jangan hak pagi bawa pergi petang. Jangan hak petang pula kita bawa awal di ke pagi. Tak boleh. Dia mesti tentu pada waktu. Kitaban mautuban, atau orang katakan mauqutan. Itu sembahyang 5 waktu khusus. Antaranya diajar kita disiplin waktu dengan diaturnya waktu-waktu sembahyang. Waktu-waktu sembahyang Tuhan tahu ni untuk mendisiplinkan kita terhadap waktu. Faham? Orang tak faham ni. Jadi bila kita ambil faham, begitulah fahamnya ulama sufi ya. Sebahagian lagi mengatakan waktu ialah saat di mana Allah telah menetapkan keadaan kita, yang bukan menurut kehendak dan keinginan kita. Orang mengatakan si fulan sedang berada menurut hukum ketetapan waktunya, yang artinya kita telah menyerah dan menerima keadaan yang terletakkan Allah atas dirinya, ya, bukan menurut kehendak dan keinginannya. Jadi pendek kata, bila sampai hukum kehendak Allah akan berlakulah perubahan, ya, kita panggil hukum waktu. Saya dah tak boleh pakai baju ni dah, ketat. Contohlah, sebab badan saya dah besar, badan saya dah gemuk, ya, kena pakai apa? Waktu apa ni? Waktu tukar nama dia. Dah sampai hukum kena waktu tukar baju. Nampak? Tu dah lah. Kita beri ikhtiar lagi tu. Ikhtiar nak pakai juga baju tu. Baju yang ketat tadi boleh pakai. Kita kena ikut hukum waktu juga. Waktu apa? Ya, waktu kita kurus. Maka kita kena cari jalan bagaimana nak mengkuruskan pula. Tu artinya jangan biar dia kurus sendiri. Memang tak kurus. Nampak tak? Boleh kan? Itu yang kita tadi ini, kita kena bergerak untuk mengiring waktu kita. Baik kita ada gemuk sekarang tak pakai baju tu, sayang baju tu mahal, ataupun baju tu hadiah, ada sentimental value baju tu kan, sayang kita nak tinggal. Sekarang nak pakai juga boleh, bukan lawan waktu lah, bukan lawan waktu. Kita kena ubah waktu tukar tu, kita tangguh waktu tukar tu, jangan kita ikut lah, kita tangguh. Kita awali pula dengan waktu mengkuruskan badan. Kenalah waktu diet, waktu puasa, kena pakai lah. Nampak tak? Ada puasa sunat, ya, ada diet boleh mengurangkan makanan. Cara mana makanan yang boleh kurangkan kita daripada gizi ataupun daripada bentuk-bentuk karbohidrat dan bagai-bagai, kita kena usahakan. Jadi usaha kita itu dipanggil waktu apa? Waktu usaha. Itulah bahasa yang kita nak faham, ya. Boleh? Ya, ini arti disebut oleh para ulama sufi tadi. Jadi kalau kita boleh faham begini, jelasnya kita tidak akan jadi apa-apa, melainkan kita kena minta pertolongan, bantuan kepada Allah. Itulah yang paling penting. Yang paling penting, semua perubahan waktu, pertukaran waktu, ketentuan waktu, penerimaan waktu, ya, bergantung kepada pertolongan Allah. Allah akan bertolongan kepada kita. Melalui mana pertolongan itu akan datang? Melalui salat. Sebab Tuhan kata wasta'inu bis sabri was salah. Tuhan sebut sini, minta ampun kepada, minta pertolongan kepada Allah. Nampak? Dengan sabar dulu. Sabar ini kamu usaha. Arti sabar di sini adalah minta pertolongan kepada Allah dengan usaha. Bukan sabar peluk tubuh, duduk sengap kata dah. Sabar, duduk tak buat apa lah. Ya, artinya memohon kepada Allah. Bila kata mohon persabaran di sini, bergerak di atas usaha penyusunan program rawatan, bagai-bagai kita buat, ya, dan sembahyang sebagai penghubung, kerana Allah akan mengabulkan hajat kita melalui sembahyang. Sebab sembahyanglah
yang diletakkan sebagai wasilah untuk mendapatkan pertolongan daripada Allah. Ya, kita dah terang dulu hakikat salat. Tentu kena faham betul jangan lupa Pertama ruh salat, kedua hakikat salat. Jangan lupa. Simpan dalam fikiran, simpan dalam ingatan, bawa dalam penghayatan. Pertama sekali ruh salat. Ruh sembahyang itu adalah khusyuk. Khusyuk. Nak khusyuk kepada Allah, mesti kita tingkatkan ma'rifah kita kepada Allah. Tingkatan ma'rifah menentukan khusyuk. Kan khusyuk bukan main pada kepala dah. Kepala bukan tempat khusyuk. Kepala untuk kita mengembelingkan budaya kehidupan kita, corak kehidupan kita, tata cara jalan kehidupan kita, ya. Bagaimana pergaturan pentadbiran, ini kepala. Jadi khusyuk tak boleh sini. Kalau khusyuk kita nak bayang apa? Nak bayang apa Allah kita sembahyang kan? Ya, tak boleh. Khusyuk ni mari pada hati. Dia bukan mari pada kepala. Ya. Tapi kalau hati sudah kuasai ilmu khusyuk tadi, akal akan tunduk kepadanya. Akal pasti akal benar menteri. Akal bukan raja. Hati itu raja. Ya. Ini persoalan pokoknya. Maka seluruh anggota akan turut patuh dan ikut kepada perintah sang raja. Nampak? Implementasi dia akan dibawa oleh Perdana Menteri akal. Itu pentingnya. Orang tak faham dia. Jadi ilmu khusyuk ni dia mesti berkaitan dengan ilmu ma'rifah. Tidak ada ilmu lain tuan-tuan yang boleh membimbing kita kepada khusyuk untuk memenuhi tuntutan roh salat. Jadi roh salat adalah khusyuk, ya. Khusyuk, ya. Sampai kepada khusyuk tadi ini, nak sampai khusyuk tadi kita kena ada tiga sifat kena ada dengan kita, betul. 100% sifat ini kena ada dengan kita baru boleh khusyuk. Nampak ya? Tu. Ada satu tempat masjid saya pergi, ya. Dia bubuh program kuliah dia, nampak ya. Ilmu khusyuk dia bubuh. Guru tu nak belajar, saya pun teringin nak jumpa guru juga. Nak belajar buat kuliah ilmu khusyuk, main. Bahaya besar maknanya dia tak reti apa dia khusyuk. Kalau dia reti dia tulis tu orang masjid pun ikut dia lah kan. Apa nak kata apa? Ya. Tok guru ajar ilmu khusyuk. Ya, senang kan nak ajak khusyuk salat? Bukannya senang, dia kena melalui proses ma'rifah. Kita kena kuasai tingkatan ma'rifah dulu, ya. Ma'rifah ni kita kena kuasai tiga bahagian lah. 3 bahagian awal. Itu panggil makam dia, 3 makam ya. Makam ma'rifah ni ada 3 lah, bukan 7. 7 kita tak boleh pergi lah, kita dekat 3 ya. Ya. Pertama sekali makam mujahadah. Pertama mujahadah, kedua makam musyahadah, ketiga makam muraqabah. 3 makam ni kena ada dulu, baru kita boleh khusyuk. Makrifah kita elok, makrifah kita sempurna. Pertama mujahadah, lawan nafsu lah. Jangan ikut cara nafsu. Nampak tak? Ikut cara bimbingan Rabbani, Tuhan. Itu paling penting. Maknanya melalui Al-Quran, bimbingan Al-Quran dan hadis, ini kita panggil sebagai bimbingan Rabbani. Jangan ikut nafsu. Jangan pakai nafsu. Perlu kepada ilmu lah. Kalau tak ada ilmu, macam mana kita nak bantah, kita nak lawan nafsu? Kita tak boleh mampu melawan nafsu. Ya, kita akan kalah dan kita akan dikuasai nafsu. Sebab nafsu yang mula-mula sekali yang akan bergerak dan begitu terampil dalam jiwa kita, keterampilan yang begitu segar, nafsu amarah lah. Nafsu amarah ni lebih berat kepada kejahatan. Nampak ya? Dia lebih berat kepada seronok, kegembiraan. Dia lebih berat kepada apa? Kerehatan. Jadilah malas-malas kita, nampak? Kalau tak buat jahat pun kita malas. Nampak? Kalau tak dia malas pun jadi takut, tak tahu halah. Aku takut nak pergi masjid. Nampak? Pergi masjid aku takut. Nampak? Juga gerak pergi masjid aku takut. Kata nampak ya? Tu lah. Lepas takut kita pangkat aku jadi imam. Takut aku jadi pangkat jadi tu imam. Kacau lah ya.
Dia takut pula pergi. Ada orang tak mau pergi masjid pasal takut orang kat jadi imam. Dia dah ada ilmu. Orang ni ada ilmu ni. Memang baca Quran pun cantik, ya. Tahulah hukum hakam, ya. Tak mau pergi masjid. Kalau dia main pun duduk belakang, ya. Tak pun di depan, ya. Tak mau buat kerja. Pasal orang pun duduk carilah imam. So orang tengok imam lah, kita nak tengok orang awam. Dia tak mau pergi masjid. Nampak? Yang abang kata ni isteri beritahu. Isteri dia tahu. Saya kata dia bagus ni orang jadi imam. Dia tak mau pergi, dia takut dia bangkat jadi imam. Tu dia. Apa salahnya kita dah minta dalam doa kan? Kan? Rabbana hab lana min azwajina dzurriyyatan qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Waj'alna lil muttaqina imama. Imam minta. Hang tu baca doa tu buat apa? Ya. Ya. Kita minta Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina, ya Allah, engkau anugerahkan bagi kami pasangan kami, ya, zuriat kami yang menyejukkan mata hati. Waj'alil muttaqina imam, janji kami ni imam bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi kami ni imam bagi orang yang bertakwa. Bukan kami orang takwa, imam bagi orang yang bertakwa. Duk minta doa tu pula bagi petang siang pula. Tapi takut nak pergi masjid jadi imam. Doa. Tak ke cerdik. Kalau kata bodoh dia marah. Nampak tak? Nah, itulah. Patut betul lah. Ya, tak ada sebab. Ini di antara yang kata tadi. Macam-macam lah fobia yang tidak ada kena-mena. Fobia ni tidak diterima dalam syariat. Tak diterima dalam wajah Islam. Fobia itu sama satu fobia yang salah. Satu benda yang kita takut tak kena pada tempat. Ya. Sama juga kalau kita nak tegur orang, kita tengok dia silap, kita tak tegur. Tak betul itu. Nampak tak? Sama juga. Satu takut yang tak kena. Kalau dia tanya, aku tak tahu nak jawab. Awal-awal dia kata, kalau dia tanya, aku tak reti nak jawab. Aku boleh tegur, tapi aku tak tahu nak terang. Apa salah tegur, sudahlah. Dia tanya mana dalil, dalil tak tahu, pergi tanya tok guru, pergi tanya ustaz. Tapi ini yang saya mengaji, yang saya faham. Nampak? Kamu sembahyang tak betul. Tak itu. Satu hamba Allah sembahyang tepi saya. Sembahyang tepi saya, dia duduk macam tahiyat awal lah. Dia duduk tahiyat awal. Orang muda, kita boleh nampak ada orang muda ni takkan sakit pun, nampak cerdas. Dia bangun pun tak ada tekan tangan, bangkit terus. Boleh bangun terus dengan tak tekan tangan. Makna kata okeylah, dia punya kaki kuat. Betul tak? Tapi dia duduk cara tahiyat awal. Ini bukan Hanafi, ini orang Syafi'i. Orang Melayu. Di Malaysia, di masjid kita di Pulau Pinang. Ya. Habis-habis solat, saya kata kat dia lah, duduk. Kemudian masa dia duduk tu pula, tahiyat awal, apa tak semena-mena, dia ubah duduk lagu tahiyat akhir pula. Ya. Duduk tawarruk, tukar jadi iftirash. Batal sembahyang dah. Kalau kita duduk tahiyat akhir, tuan-tuan, macam mana tahiyat akhir kita duduk lagu tu lah terus bagi salam, jangan ubah lah, jangan ubah duduk tau. Jangan ubah. Kalau kita tersalah duduk lagu tahiyat awal, teruslah sampai bagi salam, jangan ubah. Kalau kita nak ubah cara duduk mengikut tahiyat akhir, batal sembahyang kita. Pasal apa batal? Hukum duduk tu rukun dah, nampak? Duduk tu dah kira rukun. Duduk tahiyat akhir tu rukun. Cara duduk dia sunat, nampak tak? Itu dia. Kamu dah bina rukun, jangan ubah. Kedua, pergerakan lebih pada 3. Nampak tak? Dia bergerak tu, 2 betih bergerak, 2 paha bergerak, nampak tak? 2 punggung bergerak, nampak tak? Berapa gerak tu? 6 gerak. Nampak tak? Nampak tak? Pasal tahiyat cara duduk tu batal. Fikah kata, sebab pergerakan anggota dia lebih pada 3. Nak bergerak tu. Ya. Tangan mungkin kurang lah. Yang banyak bergerak apa? Bila dia ubah duduk, 2 betih berubah, 2 paha berubah. Sekaligus berlaku pula, turut-turut. Nampak tak? 2 betih berubah, 2 lutut berubah, 2 paha berubah, 2 punggung berubah. Isi punggung pun berubah, nampak tak? Berapa tu? 8 anggota berubah sekaligus berturut-turut. Betul. Itu kata betul, nampak tak? Kena mengaji fiqah pula itu.
Ini dalam mazhab Syafi'i faham macam tu. Jadi makanya dia faham kat dia lah. Nampak? Dia kata dia duk buat dunia orang tak kata apa-apa. Orang tak kata apa nak kata. Pasal orang tak kata kat hang tu pasal orang tak reti. Nampak tak nak? Dia kata dalil, kita pakai dalil hujah dulu. Siapa dia tu? Dalam mazhab Syafi'i kita kena faham, jangan bergerak 3 gerak berturut-turut. Nampak? Terkadang kita tengok dia duk angkat, dia duk berbetuin semua betul apalah semua. Tengah duk sembahyang tu. Nampak garu kepala turun solat main. Berapa gerak tu? 5 jarinya bergerak banyak kali. Batal sembahyang. Saya pun terang-terang kat dia, tak apa, saya faham dia kata. Lain kali jangan buat. Baik, terima kasih. Senang. Dia minta hujah, kita bagilah kat dia. Cara angkat betul. Baik. Sambunglah kita lihat di sini tentang disebut oleh musannif. Jadi makanya dikata tadi ini dari penjelasan yang kita baca nombor 5 ni muka surat 91. Dari penjelasan di atas dapat kita pahami bahawa siapa saja yang menentang waktu adalah sangat bodoh dan tolol, atau dengan kata lain tidak mengerti pada hukum Allah, oleh kerana telah tertutup pintu ilmu pada orang itu, tetapi jalan ilmu kepadanya, sehingga ia tidak tolol dan bodoh lagi pada hukum waktu ada terbagi pada 3 macam. Jadi saya terangkan kesempurnaan ma'rifah untuk khusyuk tadi 3 kita mesti ada 3 makam. Pertama makam mujahadah, kedua makam musyahadah, ketiga makam muraqabah. Ada 3 ni cukup. Muraqabah tu dah selamat dah. Sampai muraqabah tu kita dah mula kesedaran, kesedaran akan berubah. Orang sampai makam muraqabah ni, dia akan ada perubahan. Cara pakaian dia berubah, nak menghadap Tuhan, nampak? Dia tak pakai ada t-shirt seluar degree, tak pakai dah. Besok Tuhan dijemput datang ke rumah Tiwati, pakai baju t-shirt dengan seluar degree, boleh? Tak boleh. Sekarang menghadap lebih pada Tiwati lagi. Yang punya Tiwati, yang melantik Tiwati, yang menentukan duduknya Tiwati, Allah Subhanahu Wa Taala. Menghadap dia. Jadi kalau kita ada muraqabah, Tuhan melihat kita. Itu muraqabah. Muraqabah ni yang kita sebut dalam hadis, Nabi kata apa? Anta'budallaha ka'annaka tarahu. Kamu beribadat seolah-olah kamu nampak Tuhan. Mesti ada yang tu dulu. Seolah-olah nampak tak? Tak gitu kan? Memang kamu tak boleh nampak Tuhan, maka Allah melihat kamu. Dia kena ada 2. Kalau kita tak nampak Allah, Allah nampak kita. Jangan nombor 3. Kita pun tak nampak, kita pun tak sedang Allah nampak kita. Jangan nombor 3. Dia kena 2 saja. Kamu nampak Allah atau Allah nampak. Ini muraqabah. Itu panggil muraqabah. Kalau dia tahu dia menghadap Allah, dia tahu Allah tu siapa? Tauhidul Asma. Kita mengaji Tauhidul Asma. Tauhidul Asma mengatakan Allah adalah Malikun Nas, raja bagi segala raja bagi manusia. Nampak tak? Jika kamu sedang menghadap raja keadaan kamu seperti mana? Itu dia. Ya. Dan raja akan tengok kamu bila kamu menghadap dia. Nak tengok cara pakaian kamu. Nampak tak? Ya. Barisan tentera selalu nak menghadap raja, ada pertabalan, ada hari keramaian apa-apa kan, ya. Bagaimana keadaan peraturan yang disusun dalam masa kita tentera tadi ni berotok, kena ada pula pegawai yang paksa. Kalau agung turun cek ni cara berjalan, tengok kasut dia, tengok baju apa semua kan, ya. Macam itulah kita dengan Allah lebih lagi lah. Jadi orang yang sedap kata dia sedang ditengok ataupun dia dapat melihat Allah, dia akan sedia pakaian yang baik menghadap Allah, dia tak? Kemudian kita nak keluar bersama. Ini pun satu lagi perkara. Kita boleh nampak dah. Jenis ni kalau pakai baju-baju t-shirt lebih kurang menghadap Tuhan ni, orang ni tak kenal Allah. Dia tak tahu kata dia sedang menghadap Allah. Dia belum sedar. Dia belum ada satu rasa dalam diri bahawa Allah melihat dia dan dia sedang menghadap Allah, sedang melihat Allah. Tak ada ihsan. Ihsan tak ada. Ihsan tu rukun agama.
Rukun Islam 5, rukun iman 6. Ya. Rukun nikah 5. Rukun agama 3. Kena tahu lah semua tu. Islam, iman, ihsan. Itu rukun agama. Rukun agama 3. Rukun kena penuh. Tak boleh 2, tak boleh 1, dia kena 3. Rukun agama Islam, rukun agama iman, rukun agama ihsan. 3. Sekarang Islam ada, iman ada, ihsan tak ada. Dia belum lengkap lagi lah agama dia. Dia tak. Nak jadi ihsan, kita kena ada sikap bila sampai makam muraqabah. Kalau tak sampai makam muraqabah ni, kita belum sampai makam ihsan lagi. Jadi orang ni tak sampai makam ihsan, maka dia tak nampak Allah, Allah tak nampak dia. Maka tu dia boleh pakai lebih kurang menghadap Tuhan. Nampak tak? Dia hanya pakai hukum fiqh saja. Sebab tu ulama Imam Malik mengatakan, "Wa man tafaqaha bi ghairi tasawufin faqad tafasaq." Barang siapa yang hanya fiqh saja. Fiqh kata apa? Tutup aurat, pusat lutut sudah. Betul tak? Fiqh kata kan, aku sembahyang tutup pusat lutut sudah. Nampak tak? Ya. Kalau kita habis supermarket pakai takat tutup pusat lutut sudah habis supermarket. Tak mau pula malu. Orang duk tengok. Nampak tak? Bakat orang duk tengok tu ada kat dia. Ada. Tuhan bagi bakat tu. Fitrah tu ada. Maka kita guna fitrah tu kepada Allah lebih lagi. Allah lebih lagi melihat. Kerana kita melihat ni Allah yang bagi. Tentu yang muri kita lihat Maha melihat. Tengok dia pergi ke mana. Nampak tak? Maka justru itu kamu menghadap Allah, Allah sedang melihat kamu. Keadaan diri kamu berdiri, pakaian kamu berdiri. Nampak tak ya? Bagaimana keadaan hati jiwa kamu berdiri, ilmu yang ada pada kamu. Nampak tak? Semua itu Tuhan melihat. Satu. Kedua, kita perhati balik. Banyak orang sembahyang, lepas sembahyang, zikir, tak ada zikir bagi salam, bagi keluar. Tak ada protokol. Kita nak masuk sembahyang pun ada protokol. Betul tak? Kena tunggu waktu-waktu, kena tunggu azan. Ya. Ada pula qabliyah sunat lagi. Kemudian kena tunggu qamat, kena masuk saf, nak berapa protokol tu. Kerana nak menghadap Allah. Betul tak? Keluar bangkit begitu loi. Tak ada nilai Tuhan tu, nampak tak? Kalau kita menghadap raja apa, nak keluar tu jenuh duk bertapak. Nak kena hantar tapak berunduk, berapa tapak nak kena unduk ke belakang, nampak tak ya? Tak boleh kali pungkok terus tunjuk kat agung, tak boleh. Kena unduk sampai ke belakang. Kemudian barulah potong pula kiri, baru masuk kanan. Protokol. Kita pun protokol kita lepas sembahyang ni, la ilaha astaghfirullah 3 kali, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulk wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali. Imam nanti baca 10 kali, kita pun ikut imam 10 kali. Imam menghadap kiblat masa tu 10 kali. Habis 10 kali tu imam akan kalih. Nampak tak? 90 degree atau 180 degree. Mesti 90 degree atau 180 degree. Menghadap, memberi izin makmum boleh balik. Tekan tu lah protokolnya. Paling awal balik, bangkit lebih. Imam tak kalih lagi, dia pun bangun tarawih. Mai pula imam tak mau kalih pula tarawih lagi. Imam pula tak faham. Nampak? Imam pula tak ada protokol. Nampak? Hang tak kalih lagi, kami duduk tunggu, kami kena balik jugalah. Duduk tunjuk pungkok ke kami tak habis. Nampak tak? Ini masalah imam pula. Saya tegur ni orang marah lah. Tegur dia. Imam marah kat saya. Ya? Marah kat saya. Ya? Sebab dia bagus sangat. Imam tu kata kat tu awak dia tu bagus sangat. Tak apalah, memang kenal lah. Takat saya kena, takat tu tak ada apa lah. Kita punya tuan guru ni Aziz kenal lagi teruk. Macam-macam lagi ni perkataan dia, macam kencing gambar dia. Tahap tu kan. Orang alim memang akan kenal. Imam Syafi'i kata, orang yang alim ni, yang kata alim yang takut kepada Allah, dia akan kena celah. Dia akan kena celah. Memang dia akan dicela, dia akan dibantah. Nampak tak? Kalau orang tak bantah dia, orang tak celah dia, itu bukan orang yang takut kepada Allah. Tengok macam mana gambaran Imam Syafi'i kata ya. Tu. Sebab ada anak murid dia lah mengajar, orang celah anak murid. Murid ni abang kat dia. Macam mana untuk guru ni? Saya nak mengajar pun tak boleh. Mengajar abang yang betul pun orang marah. Syafi'i kata yang tu yang betul. Bila ada orang marah dekat hang, bila ada orang tak suka dekat hang, bila ada orang menentang, makna kata hang tu betul.
Nampak tak? Lepas tu yang tegur kan? Yang tak tegur ni, biar lah. Kubur dia jaga, kubur kita jaga. Mana kita jaga kubur? Enggak, Undertaker duduk tengok kubur kita. Dia. Kita kena faham lalu tu. Jadi pendek kata, kita kena ada terima lagu itulah caraan dia. Biar itu protokol dia. Jangan 10 kali kita baca ataupun 3 kali boleh lah. 10 kali la ilaha illallah cukup. Angkat tangan tak bismillah mendapat Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillah. Bangkit tadi. Paling cepat. Nampak tak? Kita dah ikut tertib etika berdoa, etika jamaah kita dah buat. Itu cara dia. Doa Quran tak baca bismillah tak apa. Terus boleh baca doa. Kalau doa Quran lah, kalau doa lain pada Quran kena mula bismillah, alhamdulillah, selawat Nabi. Baru kita berdoa ya. Kalau doa daripada Al-Quran terus, tuan-tuan boleh baca terus. Rabbana atina fid dunya hasanah atau Rabbana la tuzigh qulubana. Nampak tak? Walhamdulillah, keluar habis. Selesai dah. Protokol kita, adab etika kita telah berjalan dengan baik. Itu cara ni kita nak faham ya. Ni tak banyak kita tengok bahawasanya bagi-bagi salam terus bangun. Tak ada protokol. Maknanya kita tak tahu kata Tuhan masih hidup, dia masih dengan Tuhan begitu tak ada. Ya, masih di dalam apa nama? Dan Balai Rum Seri Al-Malikul Qudus. Dia belum faham lagi. Ini maksudnya kita nak kena ambil faham semua sampai ke situ, barulah kita akan dapat kemanfaatan kehidupan yang sempurna insya-Allah. Baik. Dan kata musannif lagi, dia kata 3 jalan di sini. Yang pertama jalan ilmu. Jalan ilmu yang bersifat akli, al-aqliyah, al-aqliyat. Jalan ilmu dalam sifat ini kita harus mengetahui bahawa sesuatu yang terjadi atau pasti terjadi tidak mungkin diangkat, dan sesuatu yang tidak mungkin terjadi pasti tidak akan terjadi. Tetapi apabila kita ingin mengangkat sesuatu yang terjadi atau yang pasti terjadi, atau ingin melaksanakan sesuatu yang tidak mungkin terjadi, menunjukkan bahawa kita adalah orang yang paling bodoh dan tolol. Nampak ya? Jadi kita amalkanlah doa daripada sahabat Nabi ya, yang mengajar kita supaya kita baca doa itu selalu, yang kita dah sebut, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta alaika tawakkaltu wa anta rabbul arsyil azim, masyaallah kana wa ma lam yasha' lam yakun wala haula wala quwwata illa billah. Itu muqaddimah doa tu, cukup cantik ya. Kita baca doa tu ya. Tiap hari, pagi 3 kali, petang 3 kali. Ya, pagi 3 kali, petang 3. Dah bagi dah, saya dah bagi dah doa tu. Tuan-tuan pun ada Dan kita doa, buka kita doa dah. Ya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Allahumma ya Tuhanku, semua Tuhan dengan Engkau. Ya, wa anta rabbul arsyil azim. Bahawa Engkau adalah Tuhan menguasai arasy. Semua ketentuan daripada kamu. Nampak tak? Masya-Allah kana. Nampak? Kana ni yang telah berlaku. Apa yang dah berlaku tu, takdir Allah tu masuk dalam kana ni. Ismun kana tu beri erti kepada satu benda yang telah berlaku. Kataan kana tu ya, dalam Quran kalau dia jumpa kataan kana, maknanya satu benda yang sudah pasti berlaku dan sudah pun berlaku. Itu takdir Allah. Masya-Allah tu maknanya Tuhan kehendaki apa dah buat. Apa benda kita dah buat, benda terjadi, sama ada dia elok tak elok, kita guna bahasa masya-Allah. Nampak? Masya-Allah. Kita nak buat kek rendah, kek tu naik tinggi, masya-Allah. Buat kek perempuan buat kek kan. Dia melambung tinggi kek tu, Allah tak jangka, masya-Allah. Nampak? Ataupun tak naik kek tu, buat kek tak naik, masya-Allah juga. Nampak lah ya. Tak itu benda yang belum jadi, subhanallah. Masya-Allah, benda yang dah jadi. Ya, tak itu kan. Kita duk anggap dia tak main, tiba-tiba dia main. Wah, tak boleh main lah ni, tak boleh main lah. Tengok dengan ribut, dengan topan apa semua. Nampak tak? Tuan-tuan nak tahu sampai juga. Boleh lah akad nikah lah. Ya. Mulut kita apa keluar, Pak Mentua kata apa? Masya-Allah. Ya lah. Alhamdulillah. Kita guna bahasa tu, dia berkat. Kita guna masya-Allah tu berkat.
tu dia lah. Tu dia. Anak-anak kita lebih kita guna bahasa, masya-Allah. Ya. Tengok anak kita dah balik daripada sekolah ke, balik daripada kerja ke. Tengok muka dia terus kata, masya-Allah, balik dah anak ayah. Insya-Allah budak tu selamat. Selamat dia. Nampak tu? Tak ada bahaya, tak timpah. Nampak tak? Nah. Dia boleh bangun nak pergi kerja kan. Dia dah masuk kereta kan. Nampak? Kita sebut gitu, masya-Allah. Nampak tak? Dapat pergi kerja pagi ni. Nampak? Insya-Allah sihat dia. Selamat. Dia cakap bahasa masya-Allah tu tinggi tu. Nampak? Ya. Tu nah. Ini apa yang kata tadi ini satu kelebihan, masya-Allah. Kalau dah terjadi, masya-Allah, amalkan banyak kalimah zikir ni, ya. Kedua, la haula wala quwwata illa billah. Apa-apa pun la haula wala quwwata illa billah. Amalkan doa yang kita sebut tadi, sekali 3 kali pagi, 3 kali petang, dan itu artinya. Tapi apabila kita ingin, yang kedua dipanggil B, jalan ilmu yang bersifat syar'i. Syar'iyyat. Jalan ilmu dan sifat ini adalah kita mengetahui bahawa ketentuan-ketentuan Allah harus diterima, dan apa yang tertentukan Allah terhadap kita seperti menjadi pedagang, petani, tukang, supir ni terimalah, pegawai lain-lain terimalah itu dengan redha dan peliharalah dengan ikhlas sesuai dengan ketentuan ajaran kita. Ini wajib kita ketahui. Tapi apabila kebalikan, tidak mau menerima, ya, dan Allah dengan kehendaknya menunjukkan bahawa kita ada seorang yang paling bodoh dan tolol. Nampak? Sebab ni kerap kali kita dengan anak-anak kita lah. Nampak tak ya? Saya mau anak saya jadi doktor. Nampak tak? Cuba jadi Dr. Becklin. Dr. Becklin. Becklin doktor dia panggil kan. Nak buat macam mana? Kita ada usaha lah kan. Tu. Kita, tapi dengan syarat kita ada usaha lah. Ya. Ataupun dalam jalan yang betul lah. Kita nak anak kita jadi guru. Tak jadi guru. Jadi lain. Nampak tak? Jadi kali. Jadi pegawai awam, pejabat awam, ya. Kita nak anak kita jadi itu, jadi ini. Ya. Ini antara perkara yang kita kena faham. Semua jawatan-jawatan yang baik, jawatan-jawatan yang kerujakaan yang tidak terlibat dengan hukum yang haram, semuanya tidak ada perbezaan, sama. Kita kena baca dulu tu. Nampak? Sebab tu Tuhan bagi kita, kalau ada anak 10, semua tak pegang satu jawatan yang sama. Betul tak ya? Ya. 2 anak jadi doktor, 2 anak engineer, 2 anak arkitek, nampak? 2 anak lagi kerja kilang biasa, orang biasa lah, operation operator, ya. Ya. Ada yang hanya sekadar-kadar menjaga goreng pisang, ya. Nampak ya? Menjaga goreng pisang, abang dia spesialis. Semuanya sama, tak ada masalah. Sama pada segi rezeki, pada segi kedudukan, sama. Cuma pada wajah pekerjaan dia tak sama. Dia kena baca dulu tu lah. Apa yang boleh mereka jadi sama? Berkat. Berkat yang kita nak. Nampak tak? Kalau berkat, semua akan benda diangkat oleh Allah. Nampak tak? Kalau tak ada berkat, yang tinggi pun akan jatuh. Nampak tak? Berkat kita nak cari. Nampak tak? Ini atas pengalaman saya sendiri melihat kawan-kawan sahabat kita lah. Nampak? Ya. Tengok yang abang tu doktor perubatan, abang nombor 3 ni doktor persuratan. Kakak dia pula seorang guru sekolah, ya. Adik dia pula seorang pejabat awam, kerani, bantu takbir. Yang seorang lagi pula kerja kilang. Nampak tak? Ya. Hanya sebagai kilang operator, tak ada masalah, operation operator saja biasa kan. Yang seorang lagi menjaga goreng pisang. Yang pergi Mekah dulu mengajar yang goreng pisang, pergi Mekah dulu. Tapi dia adik, dia bukan abang. Yang abang tak boleh pergi. Nampak tak? Pasal tak ada berkat. Dia tanya kat saya, yang bapak dia tanya pasal apa? Dia kata Ustaz, adik. Saya kata berkat. Jawab dia satu je, berkat. Berkat yang boleh mengangkat semua. Berkat yang boleh dapat semua. Berkat yang boleh ada semua. Berkat yang boleh terima semua. Berkat. Sebab tu Imam Syafi'i pilih tahiyat, at-tahiyyatul mubarakat. Peringat kita berkat mari daripada Allah, bukan kita punya. Nampak tak? Segala tahiyat, segala kemuliaan, kebesaran, keagungan tahiyatlah. Nampak tak? Ya. Semua orang yang punya jawatan besar akan bangga dengan jawatannya. Itu tahiyat dia panggil. Semua orang yang ada kuasa
akan mula berbangga dengan kuasanya, itu tahiyat di hadapan dia. Semua orang yang kaya dengan harta benda yang banyak, dia akan megah dengan kekayaannya, itu tahiyat namanya. Semua tahiyat itu Allah punya. Nampak tak? Kenapa kata tadi ni berkat kita boleh ada keberkatan, kita boleh ada kemewahan, kita boleh dapat segala kebaikan, kita boleh diangkat kedudukan makam yang tinggi kerana berkat. Kalau tak ada berkat, hang duduk lagu mana pun jatuh. Tak usah naik. Hang buat macam mana pun tak jadi. Jadi orang buat ke hak jual kulit pisang tadi tu, anak nombor 7. Nampak tak? Dia kulit pisang. Dia pengalaman sekolah kurang sikit lah. Daripada segi pelajaran kurang sikit. Nampak tak? Kita nampak dia rendah kan? Dah. Nampak tak? Berkat. Menjaga dia jadi. Rezeki datang mencurah-curah. Kenapa? Malam sembahyang tahajud. Itu dia. Malam mau sembahyang tahajud. Nampak tak? Tu. Bangun-bangun tahajud tu siap kakak nak pergi menjaga apa? Cantik. Berkat. Tu. Dia amal. Dia pergi mengaji. Tok guru ajak mengaji. Ya. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Sebelum sembahyang subuh baca 100 kali. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim wa bihamdihi 100 kali. Lepas tu astaghfirullah 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 100 kali. Lepas tu baru sembahyang subuh, insya-Allah. Dunia mai kat dia, bukan dia pergi kat dunia. Dunia mai kat dia. Dunia cari dia. Nampak tak? Ya? Ini hadis Nabi. Bukan ulama kan. Hadis Nabi. Rasulullah suruh buat. Boleh faham ya? Dalam YouTube ada buatlah, ada ustaz kata kena baca pagi-pagi. Dia tak abang cara ni. Dia pun tak faham, dia suruh baca pagi ya. Mengikut hadis Nabi, kita kena mengaji dan ulama yang menerangkan kepada kita waktu nak baca tu bila Nabi kita pagi je, Nabi tak kata ada sebelum subuh. Ulama ni faham, depa dapat kuasa, depa dapat ilmu lebih. Ulama tauhid, ulama tasawuf, depa lebih ahli bidang ni. Dia kata baca yang ni ketika fajar kadzib. 10 minit sebelum subuh. Kalau kita boleh perhabis baguslah. Kalau tidak kita ambil awal sikit, 15 minit sebelum fardu subuh, sebelum masuk waktu subuh, 15 minit pegang tasbih subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Kita boleh gabung subhanallahil azim wa bihamdihi pun boleh. Subhanallahil azim wa bihamdihi subhanallahil azim wa bihamdihi 100 kali. Kemudian astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah. Itu Nabi baca banyak tu ya. Nabi tak baca berapa? 100 kali tuan-tuan. Garanti dunia mai kat kita, bukan kita pergi kat dunia. Dunia yang hemoi mencari kita. Orang utara kata hemoi tu, hemoi ya. Nah. Bahasa apa yang betul tak tahu nak buat ya. Hemoi hemoi ni selalu dia dapat kali selalu orang hemoi ni dia berjaya tau. Orang hemoi kan dia berjaya. Betul lah, dalam kamus tak ada hemoi. Mana ada main tak tahu ya. No? Faham Dunia mencari kita tuan-tuan. Itu kita amalkan insya-Allah. Itu antara kebesaran ya. Memang ada lebih. Kita akan dapat apa yang kita hajat, apa yang terlintas, apa yang kita bayang semua dapat. Istimewa kalau kita kata benda tu mustahil, lagi dapat. Mustahil. Aku mana boleh dapat. Lagi dapat. Nampak? Tu nah. Tapi minta betul-betul lah, minta jadi menteri tak betul, minta jadi Perdana Menteri tak betul lah. Minta yang patut-patut lah kan. Saya baca Ustaz minta Perdana Menteri tak ini pun. Hang politik pun tak masuk. Parti mana pun tak buat, nampak Orang mana pun tak kenal hang, macam mana dia Perdana Menteri, nampak Perdana Menteri ni satu pos. Ya, minta yang patut-patut lah. Apa yang kita terlintas patut-patut memang dapat insya-Allah ya. Setakat itulah insya-Allah kita akan sambung jalan yang ke C, jalan C kita ambil C nanti pada kebiasaan iaitu al-adiyah kita masuk pada kebiasaan insya-Allah pada minggu depan. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum akhirul kalam wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulih nabiyil karim
سيدنا ومولانا محمد الأمين وآله وصحبه أجمعين ففهمنا سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال سبحنا وطير كنا فاعلين يا حي يا قيوم يا رب إبراهيم ويا رب موسى وهارون ورب داود وسليمان ورب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقنا الفهم والعلم والحكمة والعقل ونور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض من شمسك أبدا أبدا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.